Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.35 minit pagi. Kembali lagi bersama Luke dan Pian dan sahabat kemanusiaan kita, yang mana kita bawakan pada hari ini Suara Kemanusiaan IRM, Islamic Relief Malaysia. Seperti biasa, setiap hari Isnin kami akan bawakan kepada anda, yang mana tajuk pada hari ini ada kena-mena dengan sungai tercemar yang kita bincangkan pada awal tadi jam 7 tadi, berkenaan dengan projek bekalan air bersih. Air lah sebenarnya. Yang tetamu kita sudah pun bersedia duduk talian. Betul, salah seorang ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, langsung dari kota Singapura, Elfa Iza Ulhaq bersama kita pagi ni. Assalamualaikum Elfa. Assalamualaikum Elfa. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, sihat, Alhamdulillah. Bunyi meriah-meriah kat sana tu. Apa khabar kita? my parents, Alhamdulillah. Ya, sihat semua keluarganya juga di Singapura? Sihat, Alhamdulillah. Kat Singapura okey-okey je. Cuaca macam mana Elfa kat sana? Hujan hari-hari, Alhamdulillah. Tapi hujan kita tak sedahsyat korang punya yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Jadi kita kat Singapura bersyukur kita orang okey. Kita doakan semua orang dekat Malaysia semoga selamat dan dijauhkan dari apa-apa musibah, insyaAllah. Musibah kan, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Dan terima kasih juga Faiza hari ini kiranya mewakili Islamic Relief Malaysia nak cerita tentang kita ada projek bekalan air bersih, yang mana kalau kita cerita tentang negara kita, Alhamdulillah bekalan air kita bersih, dapat kita manfaatkan untuk kegunaan hari-harian. Tapi ada negara-negara yang susah sangat nak dapat bekalan-bekalan tersebut, contohnya di Bangladesh, di Somalia. Macam mana untuk kita kongsikan hari ini bagaimana projek yang dilaksanakan oleh Islamic Relief Malaysia sendiri sebagai introduction kita pagi ni. Silakan Elfa. Okay. So, projek kita, Elfa selalu cakap dengan pasal projek dekat Somalia dan sebagainya, tapi projek kita pada kali ni dia besar sikit, okay? Sebab kita akan buat dekat Somalia. Somalia ada beberapa kawasan, lepas tu di Bangladesh dan kemudiannya Indonesia juga. Kita punya target pada tahun ni adalah RM 1 juta dan tagline kita adalah setitis air harapan, tapi kali ni kita gunakan wakaf lot, dan setiap negara tu atau setiap kawasan yang kita nak buat tu dia ada harga lot-lot masing-masing. Dan ni wakaf dia bukan derma biasa. Jadi wakaf tu adalah kirakan amal jariah yang berpanjangan yang akan sentiasa continue kan, walaupun kita dah tak ada di sini. Selagi orang dapat manfaat daripada apa yang kita wakafkan tu, selagi tu kita punya pahala mengalir di situ. Masya-Allah. Okay, so jumlah lot yang ditawarkan lebih daripada 10,000 lot. Kita akan buat dekat Somalia, akan ada 3 kawasan. Di Somalia Baidoa, dia adalah RM50 sahaja satu lot. Pembinaan sistem bekalan air bersama tenaga solar dan tangki air. Dia akan memberi manfaat kepada 6,200 orang penduduk di Baidoa tu. Okay, itu untuk Baidoa. Kalau Balad Wen, satu lot tu 100 untuk pembinaan sistem bekalan air termasuk tangki air dan saluran pipe, bahkan memberi manfaat kepada 4,000 orang penduduk di sana. Lepas tu Garowe harga satu lot adalah 160. Pembinaan sistem bekalan air bersama tenaga solar dan tangki air juga. Bahkan memberi manfaat kepada 2,400 orang penduduk di kawasan tu. Di Bangladesh, daerah Tanggail, satu lot mahal sikit, 460, tapi dia punya apa yang kita buat di sana berbeza sebab keadaan setiap negara atau setiap kawasan tu memerlukan benda yang berbeza-beza. Tapi untuk Bangladesh tu sebab kita akan bagi juga kalau peluang untuk orang yang nak wakafkan satu telaga terus. Harga satu telaga tu is RM5,500. Pembinaan kita nak bina 27 telaga tiub. Setiap telaga tu akan memberi manfaat kepada 12 buah keluarga, bahkan memberi manfaat kepada 324 keluarga bersamaan 1,620 orang penduduk dekat sana. Di Indonesia pula, kawasan Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, satu lot adalah RM120. Pembinaan satu pam hydram dan satu sistem saluran air untuk 32 buah keluarga.
Pam hidram ni boleh beroperasi 24 jam tanpa memerlukan sumber minyak dan kuasa elektrik. Jadi senang benda tu kan, kalau elektrik dah habis orang fikir macam mana nak gunakan kan. Memberi manfaat kepada 1,200 orang penduduk di sana. Jadi kali ni kita sangat macam complete lah kempen dana wakaf air ni. So kalau siapa yang berminat untuk dapat peluang memberikan kemudahan kepada orang-orang di sana, boleh terus pergi ke website Islamic Relief ataupun pergi ke mana-mana yang dah biasa. Pasal saya yakin semua pendengar IKIM dah biasa sangat dengan Islamic Relief, dah tahu dah mana nak pergi untuk menderma. So itu kita orang punya kempen pada tahun ni, insyaAllah. Ya Allah, bila Elfa cerita tu, saya dengar pun rasa macam bersyukur sangat hidup kat Malaysia, hidup kat negara yang mempunyai air yang bersih. Maknanya memang sangat susah dan agak daif di sana ya Elfa. Macam kita tak sangka kan, macam zaman-zaman moden macam ni, pasal kita tinggal di Singapura, Malaysia, kita pergi tempat negara-negara yang dah maju. Tapi kalau kita sebut ni Somalia, Eva pernah ceritakan betapa daifnya sekali. Somalia is not tak membangun langsung. Indonesia kita orang semua pernah pergi, tapi kita tak sangka ada lagi kawasan-kawasan yang susah nak mendapatkan bekalan air, dan ada keluarga-keluarga yang tak dapat bekalan air bersih. Bangladesh tu lagilah kita tahulah keadaan macam mana, lagi ada refugee dan sebagainya. Sedih sangat. Itu yang kita macam Elfa sebutkan tadi, di negara-negara yang disebutkan Bangladesh, Somalia dan beberapa kawasan di Indonesia, projek WASH ini, Water, Sanitation and Hygiene. Maknanya bila bekalan air itu diperlukan, satunya untuk sanitasi, kebersihan, kesihatan dan juga untuk hygiene dapatkan bekalan air yang betul-betul bersih tu sangat-sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita. Dan mungkin sekejap lagi mungkin round tu mungkin Elfa ada pengalaman. Elfa pernah ke Somalia kan? Macam mana Elfa sendiri? Sebelum ni Elfa cerita orang sana macam mana susah nak dapat air. Boleh tak Elfa cerita macam mana Elfa susah ataupun cabaran Elfa di Somalia nak dapatkan air bersih di Somalia? Nanti kita cerita. Mungkin tapi sebelum kita rehat ni sikitlah macam mana perkembangan projek bekalan air bersih setakat ni di Islamic Relief Malaysia. Sambutannya. Setakat ni sambutannya, Masya Allah, kita akan bermula kempen ni 22 hari bulan Mac. Maknanya esok. Besok lah. Kempen ni kita akan mulakan esok dan akan tarikh tutup pada hujung tahun ni. Betul-betul kat hujung tahun ni. Anda semua masih berpeluang, kita baru nak mulakan kempen ni. Kita dah pernah melakukan kempen ni bertahun-tahun di kawasan-kawasan yang lain, dan Masya Allah kita dapat support yang sangat-sangat baik daripada semua penderma-penderma di luar sana. Jadi kalau anda ingin continue, teruskan menderma kepada kempen-kempen baru, telaga-telaga baru, bantu keluarga-keluarga baru di luar sana, teruskan insya-Allah. Okey, kita dah berehat round 1. Betul. Sebab besok pun hari air sedunia. Sempena hari air sedunia. Betul. Sebab tu kita launch atau lancarkan kempen ini. Bijak IRM. Terima kasih IRM. Okey, kita akan berehat kejap. Anda jangan ke mana-mana, okey? Luke Pian dan juga Elfa akan bersama dengan anda seketika nanti. Terus mendengarkan kami hanya di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Ramadan hampir menjelma. Masih tercari-cari kurma yang terbaik?
Jom dapatkan kurma ajwah aliyah dipetik segar dari Madinah hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011 62 31 7492. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mari gandakan pahala menerusi kempen Rezeki Ramadan Islamic Relief Malaysia sempena bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi. Sama-sama kita hulurkan sedekah dan taja pek makanan untuk membantu 8,890 keluarga di 32 buah negara dengan menghubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah, kita kembali lagi Luke Pian dan juga Elfaiza Ul Haq bersama kita pada hari ini bercakap tentang projek bekalan air bersih ataupun WASH ini. Tapi kita nak tanya pada Elfa lah, apa ni, ada banyak NGO yang melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan ni. Kenapa agaknya Elfa memilih IRM ataupun Islamic Relief Malaysia? Apa keistimewaan IRM ni, Elfa? IRM dah beroperasi bertahun-tahun. Dan Eva pun dah bersama dengan mereka selama 4 tahun sebelum tu pun Eva dah pernah bersama dengan NGO lain. Banyak NGO yang bagus Masya Allah di luar sana, tapi di antara yang Masya Allah tu adalah Islamic Relief Malaysia. Satu yang istimewanya tentang Islamic Relief Malaysia adalah mereka, Islamic Relief ni adalah satu keluarga besar. Yang ada di Canada, di Somalia pun ada, di Gaza pun ada, dan keluarga yang sangat besar. Jadi kalau dia dapat membantu satu sama lain dan membuat segala operasi-operasi tu sangat lancar. Jadi dan dapat melakukan dengan sangat efektif. Sebab apa? Kita ada orang-orang yang sentiasa on the ground. Kalau macam NGO lain yang mungkin yang baru, yang NGO satu sahaja, mereka segalanya mereka harus buat sendiri ataupun mereka tak akan selalu ada di tempat luar negara tu. Akan ada orang yang mereka gunakan untuk observe dia orang punya projek dan campaign. Tapi untuk Islamic Relief, kita adalah orang-orang kita sendiri yang memang tugas mereka sepenuhnya membuat bekerja dengan Islamic Relief. Jadi itu yang untuk Eva sangat meyakinkan, dan Eva sendiri pun dah pergi ke negara-negara yang berbeza-beza dan jumpa dengan tim-tim Islamic Relief di sana. Jadi dan Eva juga dah nampak betapa transparannya Islamic Relief. Tak kira Islamic Relief Malaysia ke, Canada ke dan sebagainya. Dan sebab transparansi itu adalah sangat-sangat perlu untuk memberikan keyakinan kepada penderma. Kita tahu lagi-lagi sekarang ni banyak benda-benda yang tidak meyakinkan. Jadi kalau saya syorkan insya-Allah di Islamic Relief, apa yang awak salurkan tu akan sampai sebanyak-banyaknya kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah. Insya-Allah. Dan cakap tentang sampai tu, Elfa juga bersama sahabat-sahabat Icon dan juga sukarelawan dan juga petugas Islamic Relief Malaysia pernah juga ke Somalia untuk menyampaikan dan lihat sendiri ni dan rasa sendiri pengalaman hidup di sana. Mungkin boleh cerita sikit inspirasi ataupun sharing Elfa. Nak dengar Elfa. Misi kemanusiaan kita. Especially air lah kan, bab air. Alhamdulillah bila dapat pergi ke Somalia tu, kita dapat merasakan sendiri keadaan di sana, melihat dan merasakan sendiri keadaan di sana. Walaupun kita orang sebagai tetamu di sana dan dijaga lebih baik, disambut lebih baik daripada mereka yang duduk di sana kan. Pasal kita orang ialah tetamu, dia nak kena kasih tempat tinggal yang elok, jaga, beri makan minum dan sebagainya. Tapi kita dapat rasakan ketiadaan air tu lah, sebab air tak ada. Jadi macam mana pun negara tu tak ada air, kita nak bagi yang terlebih pun tak boleh. Dan tim kita pergi ke kawasan-kawasan yang kita disebutkan. Macam Garwe tu Eva dah pergi sendiri. Jadi Eva tahu kenapa harga satu lot tu lebih dan sebagainya, sebab nak gali tu kawasan sana batu-batu dia besar-besar kat dalam tu. Jadi kalau nak gali tu lagi susah. Tu pasal harga dia lebih mahal. Nak kena lagi gali lagi dalam. Tu pasal kalau lagi dalam kita nak kena pergi lagi mahal.
dia punya tanah tu sangat-sangat gersang. Jadi kalau kita ambil perjalanan daripada satu kawasan ke satu kawasan tu, walaupun kalau macam dekat Malaysia mungkin ambil 1 jam kot, tapi dia akan makan masa 4 jam sebab tak ada road yang biasa. Jadi bila dah sampai satu kawasan tu, saya lupa lah kalau dia kat Garwe ke tidak. Kita memang nak pergi visit satu kampung tu. Jadi kita orang semua dibekalkan air botol. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, guna air botol lah. So waktu tu dah rasa nak pergi tandas semua air kecil. Dan kita tengah perjalanan, jadi kita kena buang air kecil di mana-mana sahaja. Kawasan desert tu lah, tanah gersang tu lah. Jadi kita sembunyi lah belakang-belakang pokok-pokok. Pasal pokok-pokok diorang macam pokok desert lah. Jadi kita, tapi banyak pokok-pokok tu, jadi bolehlah bersembunyi kat situ. Itulah kali pertama terpaksa melakukan hajat dekat open air. Kita mani unta, tak sengaja unta terus lalu kat situ. Tapi seram juga. Sebab kita fikir ada ular ke kan. Yelah, bahaya juga tu sebenarnya. Kita tak tahu kawasan tu kan. Tapi tawakal je lah. So itu satu, maknanya kawasan yang tidak mempunyai proper sistem dan proper tempat rest stop dan sebagainya kan. Dan bila dah sampai tu, another 2 hours later, ada yang kawan-kawan yang perlu melakukan hajat. Dan toilet dia memang tak ada air langsung, toilet yang sangat kecil. Dan kalau nak cerita tu, ya Allah ya Tuhanku. Tapi itulah so kita dengar ni pun kita macam macam mana kita macam tu kan. Bayangkan kita lagi berada di situ selama 12 hari. Di different kawasan-kawasan selama 12 hari. Setiap kali kita nak pergi satu village tu memang macam tu. Satu kampung tu, itulah pengalaman kita kalau kita nak buang hajat dan sebagainya. Tapi bayangkan diorang ni sentiasa dalam keadaan tu setiap hari. Kita dibekalkan botol air. Mereka harus mencari air, sumber air mereka sendiri. Dan tu pasal kita macam mana diorang nak hari-hari, macam mana diorang nak mandi, macam mana diorang nak berwuduk. Kita pernah pergi di sana, kita tengok sendiri kawasan mereka cuba dapatkan air, diorang tak gunakan, diorang tak ada perigi. Pasal perigi kan air bawah, tapi air kat sana dalam lagi, tak boleh gunakan perigi dan air perigi tu akan kotor. Dan ada kuman-kuman dan sebagainya, virus-virus dan sebagainya. Diorang ada satu perigi yang dipanggil berkat ni, yang diorang cuba tadah air hujan. Dalam 40 berkat yang seluas 8 meter dan sedalam 8 meter tu, cuma 2 sahaja yang ada air. Dan bekalan air kepada 2 berkat ni, satu paras buku lali sahaja dan satu lagi sikit daripada tu. Dan warna air dia hijau. Dan kotor, ada najis-najis yang terapung-apung di dalamnya. Bayangkan mereka masuk dekat dalam tu, letak kaki, kita langsung pun tak nak letak kaki kat situ. Dia orang masuk, letak kaki, ambil air tu dan berikan air itu kepada haiwan-haiwan ternakan mereka. Eva tengok haiwan tu minum pun, ya Allah ya Tuhanku, kesiannya. Tak tergamak rasanya. Tak tergamak rasa. Bayangkan mereka nak jumpa berkat ni, tempat bekalan air ni, makan masa 6 jam untuk sampai. Bila jumpa bekalan air tu kotor. Tapi itu sahaja yang mereka ada. Jadi terpaksa gunakan juga. Kita cuba bayangkan kita nak cuci tangan ke, nak cuci pinggan mangkuk ke, apa segalalah. Kita gunakan air hijau tu. Pasal itu sahaja yang ada. Mereka dah bertahun-tahun mengalami kemarau, hujan, kirakan diorang punya cuaca tu hujan 4 bulan, 3 bulan, lepas tu kering 3 bulan, lepas tu hujan, lepas tu kering. Dalam satu season tu tak turun langsung hujan. Dan hujan yang turun tu diorang punya musim hujan tu, hujan yang macam renyai-renyai tau. Itu kirakan dah hujan dah. Sangat sikit. Kita kalau hujan tu macam betul punya kan? Basah lah. Diorang punya hujan, kita menitik-nitik je. Ataupun hujan sekitar 5 minit renyai-renyai. Itulah hujan mereka. Tapi bayangkan hujan tu pun tak sampai dalam 3 bulan tu. Jadi maknanya kemarau lah 6 bulan. Jadi mana diorang nak dapat air? Bayangkan kalau kita dekat Malaysia tutup air selama seminggu tu je, kita dah macam menggelabahkan cari air. Bukan kita tak ada air langsung, tapi kita boleh tadah air dulu ataupun dapatkan mineral water dekat
dekat kedai-kedai untuk buat apa yang kita perlukan, kita masih ada Betul. sumber air. Masih ada sumber air Mereka kan. tak ada. Baik. Jadi tempat yang kita pergi satu tu, diorang dah kumpulkan duit untuk bayar satu macam truk air lah. Macam kita kan truk petrol. Ni diorang gunakan yang tangki tu, lori tu untuk letak air kat dalam. So dia lagi jauh kawasan kampung mereka daripada bandar, lagi mahal lah pasal ikut pertenanan. Lagi mahal harga air tu. Diorang ni tak berkemampuan kan, dah kumpul satu kampung untuk bayar. Kemudiannya truk tu terbabas di tengah-tengah jalan pasal tak ada road. Jadi bila terbabas tinggalkan macam tu je. Habis air macam tu, satu tangki tu tak boleh buat apa. Tak boleh nak selamatkan langsung. Dua orang ke tiga orang waktu tu meninggal sebab air tu tidak sampai. Betapa pentingnya air, dan bayangkan bila kita membantu memberi air, sumber air kepada orang ni sebenarnya is about life and death. Sebab it's about nyawa, kesihatan orang. Air ni boleh membantu kita dari pelbagai sudut untuk membersihkan diri, membersihkan barang, membersihkan kawasan, untuk kita berwuduk, untuk kita beristinja, macam-macam, minum, mandi dan sebagainya. Tanpa air, hidup tu akan sangat-sangat susah. Ya, sebab tu orang kata air tu adalah sumber kehidupan. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat kita Al-Faiza Ul-Haq, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia ataupun IRM. Hari ini cakap tentang projek bekalan air bersih dalam Suara Kemanusiaan IRM. Yep, jangan lupa layari islamic-relief.org.my ataupun semua media sosial, cari je Islamic Relief Malaysia. Nanti jumpalah saluran-saluran kita nak menyumbang tu kan, Al-Faiza, dan boleh follow Al-Faiza Ul-Haq juga. Macam mana, apa cerita dengan katanya kena block akaun Instagram kita? Sebab Eva selalu post-post benda yang kontroversi pada mata Instagram lah. Admin orang lah. Ya, yang baik-baik je kan biasanya kan. Ya, betul. Tapi pada diorang benda lain. Tak apalah, insyaAllah kita dapat balik lah tu. Pasal Palestin dan sebagainya, di-block. Tapi tetap tak boleh follow. Cuma tak boleh tag dan sebagainya lah. Tak apa, nanti kita follow juga. Yes. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Jaga diri baik-baik semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia bersama Al-Faiza Ul-Haq, ikon kemanusiaan IRM. Dan itu sudah pun menutup tirai warna pagi kita pada hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Moga ada manfaat apa yang kita bincangkan hari ini untuk semua. InsyaAllah. Yang baik dari Allah Ta'ala. Kurang silap khilaf itu kekurangan dan kesilapan kami. Mohon ampun dan maaf semuanya. Untuk lepas ni Yati akan sambung tugasan Aspirasi 10.1 dan kami akan sambung esok pula insyaAllah. Okey, dan kita mohon undur dirilah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.